مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير وإفادة والاستفادة ونفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء للهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. Okey, sebelum saya mulakan, kita kat muka surat berapa ya? Hari tu last. Surat 9. 9 ya? 29. Belum masuk 29. Okey, 29 tak masuk mabahis Arabiah ke? Dah. Dah masuk kan? Okey, syarah hadis sebelum Belum. Okey. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas saya punya ni. Memandangkan saya bentang. Kau mau buka lah apa nama video tu. Cepat. Amirah buka. Amir buka. Mukris buka. 245. Makin lama makin kurang orang masuk ya. Allah. Baik. Jadi disebut dekat situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-jam'u baina hadzal hadisi wa baina qaulu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan demikianlah syurga itu allati uristumha, yang mana kami wariskannya, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu telah ketahui. Itu ayat Quran lah. Adakah ayat ini, ayat Al-Quran ini dengan hadis ini, apa nama dia, nak ceritanya dalam ni, adakah dia bertelagah? Adakah dia bertentangan? Jawapan dia tak. Yang dulu hadisul syarifi menunjukkan akan hadis yang mulia ini, ala annal amala, bahawasanya amal itu laisa mujiban lidukhulil jannati, bukanlah satu kewajipan untuk masuk ke dalam syurga. Wa innama huwa sababun, kerana ia apa nama amal, wa innama kerana ia amal, huwa sababun merupakan sebab, wa sababun merupakan sebab, adiyun sebab yang biasa. Maksudnya macam kita lah masuk peraduan kan. Masuk peraduan ni masuk peraduan ni dapat ni. Okey, tapi masuk masuk ke tak belum tentu lagi. Dah masuk tapi dah masuk peraduan, dah isi borang, tapi menang ataupun tidak tu belum kira lagi. Belum tentu lagi. Baru beli tiket baru. Menang ataupun tidak, belum lagi. Tu macam tu lah macam tu lah juga syurga ni. Syurga ni tiket dia, antara tiket dia mesti iman dan akidahnya sahihah. Jadi bila iman dan akidahnya sahihah, lepas tu apa yang berlaku selepas tu? Amal tu pun salah satu daripada prasyarat dia juga. Amal itu juga merupakan salah satu daripada prasyarat untuk masuk ke syurga. Tapi paling besarnya mestilah apa? Mestilah namanya tu akidah dan iman, akidah dan Islam. Mesti ada iman, mesti ada akidah. Kalau tak ada iman, tak ada akidah, ada amal sekalipun, amal tu tertolak. Masuk syurga lagi lah. Jadi disebut kat situ huwa sabab wa innama huwa sababun adiyun. Garis tang situ. Jadi kita fahamlah, bila kita memahamkan tentang hadis ini, maksudnya memahamkan betul lah kita faham sebelum ini bahawasanya ada hadis yang menyebutkan kita ni masuk syurga bukan disebabkan amal, tapi disebabkan redha Allah Ta'ala. Tapi nak dapat redha Allah tu macam mana? Buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Buat apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi bila tinggalkan apa yang Allah larang, buat apa yang Allah suruh, itulah caranya dapat redha Allah Ta'ala. Itulah sebenarnya hikmah Allah perintahkan kita beramal. Allah tak berhajat pada amal kita. Allah tu tak berhajat pada amal kita sebab dia istighna daripada setiap sesuatu. Kan? Dia tak berhajat pada setiap sesuatu. Dia suruh buat atas dasar apa? Dia suruh. Atas dasar apa? Hikmahnya untuk uji. Hikmahnya untuk uji. Okey, tu yang pertama.
Fala yunafi hadzal hadisi qaulu ta'ala, maka tidak menafikan hadis ini dengan firman Allah Ta'ala, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surah Az-Zukhruf ayat 72. Okey. Itu jawapan yang pertama. Jawapan pertama, wa innama huwa sababun adiyun. Jawapan kedua, dia kata bi anna manazilul jannati, kerana kedudukan syurga itu tunalu bil a'mal, dicapai dengan amal. Kerana kedudukan syurga itu dicapai dengan amal. Kan kita tahu syurga tu ada 7 tingkatan kan. Syurga itu ada 8 tingkatan kan. Jadi setiap tingkatan dia tu berlainan. Dia punya syarat kemasukan dia tu berlainan. Kerana apa berlainan? Kerana berdasarkan kepada amalan solihan. Berapa banyak amal solehnya Allah terima. Orangnya siddiqin macam mana, orangnya syuhada macam mana, orangnya mutakin macam mana, orang yang hafiz Quran macam mana dan macam mana. Sebab tu antara kalau kita tengok dekat dalam hadis yang lain ada disebutkan syurga Firdaus tu sendiri ada tingkatan-tingkatan dia. Syurga Firdaus tu sendiri ada tingkatan-tingkatan dia. Itu baru syurga Firdaus. Syurganya bawah tadi tu macam mana? Lagi-lagilah ada dia punya tingkatan. Jadi nak ceritanya amal ini merupakan bahasa syurga ini didapati dengan amal. Untuk apa? Untuk menunjukkan, untuk membezakan di antara seseorang itu dengan seseorang yang lain. Sebab tu kalau kita tengok kan, ada dalam nak kaitkan juga dengan hadis ini kan, ada satu hamba Allah tu disebutkan dekat dalam Sahih Bukhari, disebut ada seorang hamba Allah itu, Ana baca dekat dalam, Ana belajar dekat ni dengan Syekh Nuruddin. Satu hari Syekh Nuruddin ceritakan satu hadis berkaitan dengan seorang hamba Allah ni. Seorang hamba Allah ni, dia ni tak boleh masuk syurga. Dia ni tak boleh masuk syurga dan dia ni tak boleh masuk neraka. Dia duduk dekat tengah-tengah. Jadi bila dia duduk tengah-tengah macam mana? Dia kata nak pandang ke bawah, ialah menakutkan. Nak pandang ke depan tak boleh masuk. Jadi dia cakap dengan Allah Ta'ala, dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, dengan dengan rahmat kau, dengan belakasan kau bagi aku duduk depan pintu pun tak apalah. Dia kata macam tu. Ni cerita ni panjang ni, hadis ni panjang. Hadis ni panjang. Tapi saya cerita lah juga kan. Nak cerita. Jadi Allah dengan belas kasihan Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah perintahkan malaikat letak dia dekat pintu syurga. Lalu dia dah lama duduk kat situ, dia minta pula ke Allah Ta'ala, ya Allah, aku tak nak syurga, aku nak duduk dekat dalam taman tu je. Taman tu je, dia kata. Dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah suruh perintahkan malaikat bagi pula dia duduk kat dalam taman tu. Lepas tu dia kata, ya Allah, dah seronok lah tu. Tapi tetap dia minta juga kali ketiga, dia minta, ya Allah, aku tak nak lebih-lebih, ya Allah. Kalau tak boleh duduk kat istana tu, kat pondok tu pun boleh. Bukan pondok lah. Pondok zaman kata kita pondok, tapi itulah pondok gaya syurga lah. Pondok gaya syurga. Dengan rahmat Allah Ta'ala, dia masuk Allah berikan satu rumah, dia duduk kat dalam tu. Itu nak ceritanya besarnya rahmat Allah Ta'ala pada kita. Syaratnya apa? Syaratnya iman dan takwa. Mesti ada iman, mesti ada Islam. Kan? Mesti ada iman, mesti ada Islam. Jadi bila ada iman dan Islam tu, insya-Allah lah adalah namanya takwa tu. Okey. Tu sikitlah. Hadis tu panjang kan. Hadis tu kami baca antara hadis yang yang last kami baca dengan Syekh Nuruddin. Masa nak khatam kitab Sahih Tirmizi dulu. Baik. Tu sikitlah. Wal makna. Okey, tu jawapan yang kedua. Itu jawapan yang kedua. Bi anna manazila jannata tunalu bil a'malin. Itu jawapan yang kedua. Lepas tu iaitu syarah dia litafawuti darajatiha, kerana luput darajatnya
bihasbi tafawutil amal. Kerana luputnya amal. Makin sikit amal, makin rendahlah syurga. Fatahmilu ayati ala dzika. Maka menanggung ayat tadi tu, ayat watilkal jannati lati uristumuha bima kuntum ta'malun tu ditanggung. Ni orang yang makin tinggi makin rendah dia punya syurga ni, ditanggung oleh ayatnya ni. Ditanggung oleh ayat watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Faham ke tak saya cakap tu? Faham tak? Mukris, buka kamera Mukris. Okey. Tu sikit dia punya syarah. Wa yuhmalul hadisi ala asli dukhuli, dan menanggung akan hadis yang kita baca ni ala asli atal asas kita masuk ke syurga. Masuk ke syurga tu macam mana kita boleh masuk ke syurga? Dengan rahmat Allah Taala. Itu asas dia. Itu asas ataupun prinsip dia. Prinsipnya kita masuk syurga dengan rahmat Allah Taala, bukan dengan amal. Adapun masuk kita syurga ke dalam dengan amal itu sebab apa? Sebab yang pertama itu adalah sebabun adiyun, yang sebab kedua ialah sebab kedudukan syurga itu dikira dengan banyaknya amal. Itu dua perkara. Okey, saya rasa dah cukup tu. Ada yang tak faham kat situ? Ada Amir faham Amir? Ke laju sangat? Amirah, kenapa menyorok Amirah? Duduk aja depan kamera. Pasal apa lah. Ni sama Mukris pun duduk menyorok. Koma ni. Apa tengok. Amir. Elok je handsome kat tengah-tengah tu. Saya dia elok je kamera tengah-tengah ni. Baik. Lepas tu. Wal makna. Dan maknanya. Uristum. Kami wariskan kamu. Manaziluha. Kedudukannya. Nya dalam syurga. Wa kadza qaulu ta'ala, demikian juga dengan firman Allah Taala pada ayat salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sejahteralah atas kamu, masuklah kamu ke dalam syurga bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu telah ketahui. Maksudnya apa? Siapa yang ahli syurga dan siapa yang ahli neraka ni, dia masa dekat alam barzah lagi Allah dah tunjukkan tempat-tempat dia. So dah tahu dah. Dia ni kat mana, dia ni kat mana, dia kat mana. Dah tahu dah. Sebab tu kalau kita hadis yang dalam hadis yang lepas, dalam kitab kita yang tahun lepas kan, kita punya silibus yang terlepas, dia cerita tentang hadis berkaitan dengan alam barzah. Alam barzah ni merupakan adalah kehidupan kita yang pertama. Dunia ni tak hidup sebenarnya. Dalam hadis tu Allah sebut, Nabi sebut sebenarnya awal kehidupan kita ialah alam barzah. Bila malam pertama kita dekat alam barzah, apa yang berlaku? Allah seolah-olah Allah pasang TV kat kita, Allah tunjuk kat kita kat mana tempat kita bila kita dah masuk syurga nanti. Lepas kita daripada padang mahsyar. Lepas daripada mahsyar, kalau kita ahli syurga, Allah tunjuk kat tempat kita kat mana. Kita dah tahu dah tempat kita kat mana. Adapun ahli neraka macam tu juga. Dan diseksa Allah Taala dekat dalam alam barzah dengan cara macam mana? Allah nampakkan. Dah lah kena gedegang-gedegung dengan malaikat. Allah nampakkan pula tempat dia dekat dalam neraka. Bertambah-tambahlah seksa orang dalam neraka. Seksa apa? Seksa perasaan dia. Menyeksa perasaan lebih teruk daripada menyeksa zahir ataupun kita punya fizikal tu. Tu sikit lah. Tu sikit. Tu dalam hadis yang kita punya silibus yang lepas. Nak ceritanya macam tu. Jadi ayat ni cerita tu lah. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dah tahu dah duduk kat mana. Ahli syurga pun dah tahu dah dia duduk kat mana. Ahli neraka pun dah tahu dah dia duduk kat mana. Soalannya sekarang kita tahu tak kita duduk kat mana? Allah. Itulah. Baik. Allah sebut dalam ni salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ai udkhulu manazilal jannata. Duduklah kamu di tempat-tempat dalam syurga itu, wa qusuruha bima kuntum ta'lamun. Dan istana-istananya
bima kuntum ta'malun, dengan mana yang kamu ketahui. Syurga, dah lah duduk kat syurga, dah tahu dah syurga mana. Tahu pula dekat istana yang mana satu, dah tahu. Dah maksudnya istilahnya dah ada kunci rumah, tinggal nak masuk je. Lepas tu maksudnya kedua pula bagi ayat salamun alaikum. Maksudnya kedua bagi ayat salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Murad dia yang kedua ialah udkhuluha bidzalika. Masuklah kamu ke dalam syurga ma'a rahmatillahi ta'ala, dalam keadaan dengan rahmat Allah Ta'ala. Lakum bagi kamu. Watafdulihi alaikum, dan kelebihan dia atas kamu. Li'anna inkisamu manazilul jannata birahmati. Kerana dibahagi-bahagikan tempat tinggal dan syurga itu dengan rahmat Allah Ta'ala. Kerja kita ialah tanam benih. Kerja kita ialah bagi banyakkan modal. Allah dah bagi modal. Kerja kita apa? Kerja kita banyakkan modal itu, jadikan untung. Untung tu nak bawa pergi mana? Bawa pergi akhirat. Kalau kita tengoknya pelajarannya lepas, kita tengok apa yang berlaku. Pokok apa? Allah janjikan kan. Dunia ni, alam dunia ni, alamnya keberapa? Mula-mula alam roh, betul? Lepas tu alam rahim. Yang ketiga alam syahadah. Tiga. Ni baru alam yang ketiga. Yang keempat alam barzah. Yang kelima alam akhirat. Ni nak ceritanya alam barzah ni tak tahu lagi berapa lama. Alam akhirat ni pula ada dekat 20 tempat. Ada 20 lebih kat 20 checkpoint pula nak lalu. Alam akhirat tu ada dekat 20 checkpoint nak lalu. Berapa lama? Sebab tu yang ada orang duk kerja apa nama tu, masuk syurga tanpa hisap tu. Sebab tu apa nama orang duk kerja masuk syurga tanpa hisap. Pasal apa? Setiap satu checkpoint tu tak tahu berapa lama. Itu darab pula dengan hari dunia. Satu hari akhirat sama dengan adanya kata 1000 tahun dunia. Ada yang kata 500 tahun 500,000 tahun dunia. Ada kata macam tu. Satu hari dekat akhirat. Nak tunggu berapa ramai? Manusia daripada awal zaman Nabi Adam sampai kepada akhir umat Nabi Muhammad, berapa lama nak tunggu? Belum lagi kiranya ada cangkuk-cangkuk tu. Hang ada buat salah dengan aku nak claim. Belum lagi. Dah lepas dekat padang mahsyar, belum lagi kira apa nama tu, Sitiah Sirat tu. Sitiah Sirat tu nak seberang tu pun pakai amal juga. Pasal apa? Pasal bukan masalah apa nama tak boleh lalu tu, pasal apa nama, pasal halus sangat apa nama titian sirat tu, yang kata selai rambut belah 7 tu. Bukan masalah jatuh tu pasal kaki terbelah, bukan masalah tu. Masalah apa? Masalah apa, Batrisha? Masalahnya lah neraka tu terlampau gelap. Allah kan dalam satu hadis Allah sebut kan, kita ingat tak hadis yang sebut Allah nyalakan apa nama 1000 tahun Allah nyalakan neraka ni sampai jadi merah. Lepas tu 1000 tahun lagi sampai api neraka ni jadi putih. Api dia tu jadi putih. 1000 tahun lagi sampai jadi hitam. So orang yang boleh apa nama lintas titian sirat yang panjangnya 500 tahun perjalanan, mendatangnya 500 perjalanan dunia akhirat, 500 turunnya tu berdasarkan apa? Berdasarkan kepada amal lah. Amal itu yang menyuluh titian sirat tu. Itu baru cerita nak lalu. Belum cerita tengah lalu tu ada yang duk tarik kaki. Pasal apa tarik kaki? Bahasanya tu pun hadis yang lepas juga.
ada dekat dalam kita punya mukoranya lepas. Cerita pasal mukoranya lepas, dia cerita pasal pengait pula. Siapa yang akan tarik kaki kita? Orang lelaki. Orang perempuan yang akan tarik. Apa? Ni ustaz aku tak pernah bagi tahu aku. Ustaz aku ajar hadis tapi tak ajar aku. Pam kena tarik. Batisha tarik. Bukan inilah Bashita Mongolia. Contoh lah. Ni ketua kelas aku tak bagi tahu. Tarik. Itu namanya pengait daripada neraka. Dah lepas tu pula ada lagi satu checkpoint. Ada lagi satu checkpoint. Tunggu pula Nabi. Yang akan masuk tu kan Nabi sebut orang yang pertama masuk syurga ialah Nabi. Kalau dah masuk kan. Kalau dah masuk tunggu Nabi dulu. Panjang cerita. Sebab tu kita ni duduk dekat dunia ni, kalau saya cerita dengan orang tahun lepas, budak tahun lepas tak faham saya cerita ni. Saya tak faham. Saya pun tak reti nak faham. Kalau saya harap hampa faham lah cerita ni. Kita buat amal ni pasal nak redha Allah Taala. Tu je. Bukan bukan kita nak syurga. Pasal nak Allah redha. Faham tak saya cakap tu? Sebab tu kita buat amal tu kena ikhlas lillahi ta'ala. Bukan pasal aku buat ni pasal pahala sekian-sekian. Aku buat ni pasal nak dapat bidadari. Zikir. Contohlah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kan Allah janji kata apa? Allah akan tumbuhkan daripada zikir subhanallah tu sendiri sebatang pokok. Yang mana sebatang pokok ni dia akan berbuah. Buah tu bila dia pecah akan lahirnya bidadari. Kita duk pergi kejar zikir banyak pasal nak bidadari. Contoh. Bukan tak boleh fadail amal tu boleh. Boleh. Tapi cubalah kita, bahasa guru saya macam ni. Nak jadi jantan kan nak jadi pondan. Batisha, nak jadi jantan kan nak jadi pondan. Bukan jantan lelaki tu. Nak jadi hang ke nak jadi pondan? Jadi anak. Guru saya cakap macam ni tau. Talabul dunya mu'annasun. Talabul dunya mu'annasun. Talabul uqbah talabul uqbah mukhannasun. Mukhannasun, pondan. Mencari balasan menuntut akan balasan pahala syurga apa tu, mukhannasun, pondan, kata guru saya. Talabul maula mudakkarun, barulah namanya jantan. Ambil hang jantan ke, hang mukhannas ke, hang muannas. Pilih lah. Kalau tak ambil faham benda ni, payah nak kata. Tu sikit lah bahasa guru saya kan. Dia sebut talabul dunya muannasun. Muannas. Talabul uqba ain qaf ba alif maksurah tu. Uqba mukhannasun. Mikha nun sa. Mukhannasun. Pondan. Khunsa atau khunsa. Mukhannasun. Lepas tu talabul maula muzakkarun. Barulah jantan. Orang perempuan tak kisah sangat. Dia tak apa, dia jadi penghulu bidadari. Hak lakinya. Sikit lah no. Sikit. Sambung. Wa tafadduli alaikum li anna wa kaza aslu dukhuliha, demikian juga ni syarah ajalah. Wa kadzalika, demikian juga aslu dukhuliha, masuk ke dalam syurga itu aisu alhamal amilin. Tak kala diilhamkan oleh amilin, orang yang buat amalan. Manalu, apa yang mereka perolehi bihi zalika, dengan amalan tersebut.
Iz la yakhlu syai'in. Jadilah la yakhlu syai'in, tidak sunyi sesuatu itu min mujazatil ibadah, daripada melaksanakan ibadah min fadlihi wa rahmati, semata-mata untuk dapat kelebihan Allah Taala dan dapat rahmat Allah Taala. Itu tu benda besar tu. Itu benda besar. Muka surat 30, bayanun makna qaulu ta'ala, qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an yatagammadani Allahu bi rahmatih, melainkan an yatagammadani Allah, menyeliputi Allah dengan rahmatnya. Kan, menyeliputi menyeliputi ataupun apalah namanya, selubung, menyelubungi Allah dengan rahmatnya. Kita masuk syurga ni dengan sebab rahmat Allah Taala. Kalau bahasa guru saya disebutkan faizan, kan? Faizan ni lingkungan Allah Taala. Lingkungan rahmat. Lingkungan rahmat Allah Taala. Kita pilih. Makna qaulu sallallahu alaihi wasallam wala ana. Dan tidak juga aku. Illa ayyatagammadani Allah, melainkan menyelimuti akan daku oleh Allah Ta'ala bifadlin wa rahmatin, dengan kelebihan dan rahmat Allah Ta'ala. Iaitu yalbisunillah, yalbisuniyallah, menyelimuti aku akan Allah, wa yusturuni, dan menghalang aku oleh Allah, wa yaghshani bi fadlihi, dan menghujani aku dengan Allah dengan kelebihan ni. Wa rahmati, dan rahmatnya, menghujani aku dengan kelebihan dan rahmatnya. Okey, itu maksud wala ana illa an yatagammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Yang itulah. Ada teringatlah ada orang putih sebut kan. Siapa tengok Kung Fu Panda? Ana favorite Ustaz. Bagus. Ingat tak apa master Ogi yang kura-kura tu? Ogwe kata apa dekat panda? Yang mana Ustaz? Yang last sekali Ustaz? Yang last sekali. Tak ingat dah, tapi ingat kat pokok sakura. Apa dia cakap? Ingat tak dia cakap apa? Tak ingat Ustaz. Tak ingat. Lebih kurang macam ni lah dia kata. Hari semalam adalah memori, betul tak? Ya. Betul. Hari semalam adalah memori. Hari besok tak tahu lagi. Hari besok tak tahu lagi. Hari ini adalah anugerah. Sebab tu dinamakan present, hadiah. Kan? Hadiah ni, kita ni, kehidupan kita ni, kita ada sekarang ni, hadiah daripada Allah Ta'ala. Syukur tak kita? Syukur tu bukan kita angguk, bukan kita cakap. Kita rasa. Bila kita bangun tu, kita rasa tak syukur. Ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih Allah, kau masih lagi berikan aku kehidupan. Dengan kehidupan aku ni, kau amanahkan aku untuk aku perbaiki kehidupan aku yang semalam. Pernah kita rasa hargai kehidupan kita macam tu. Sebab tu saya cakap, hampa nak tengoklah cerita apa, hampa tengoklah. Tapi apa hampa dapat daripada cerita tu? Apa hampa dapat daripada cerita? Tengoklah cerita Hindustan sekali pun. Apa hang dapat daripada cerita Hindustan tu? Kita belajar. Walaupun kartun. Walaupun kartun. Jadi nak ceritanya apa? Nak cerita ni, orang putih kata macam tu. Tapi dia dah tatbik kat dalam kehidupan dia. Kita tatbik tak dalam kehidupan kita. Yang mana hadis ni disebutkan dalam kehidupan kita sendiri. Nabi sebut 1400 tahun yang lepas. Orang putih baru sebut tahun 2000 apa je, 2018, 2017 baru sebut berkaitan dengan benda tu. Kan? Nabi dah sebut 1400 tahun yang lepas.
Maksudnya apa? Kehidupan kita ni adalah satu anugerah. Kehidupan kita ni adalah satu hadiah. Dari siapa? Allah. Allahu Akbar. Jadi, dia kata, riwayatnya lain kata, wala ana illa an yataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmatin. Bezanya kata, atas tu bifadlin, bawah ni bimaghfiratin, dengan keampunan. Dengan keampunan. Allah ampunkan kita dengan, sebab tu kita minta sangat-sangat Allah ampun kita tu. Kita minta sangat Allah ampun kita. Dosa kita kan, kita buat dalam keadaan kita tahu ataupun tak tahu, dan kita sedar ataupun tak sedar kan, sengaja ataupun tak sengaja, mintalah ke Allah kan. Minta ke Allah dengan cara apa? Dengan doa lah, Allahumma alhimni kan. Ya Allah, ilhamkan aku untuk minta ampun dengan kau setiap dosa aku kan. Aku ni tak tahu apa-apa. Aku tak tahu, tak sedar aku buat dosa. Ada dosanya aku sedar, ada dosa aku tak sedar. Ada dosanya aku tahu, ada dosa aku tak tahu. Ada dosanya aku sengaja, ada dosanya aku tak sengaja. Kan. Lepas tu, waja'a fi riwayat Muslim. Dalam riwayatnya lain, ni riwayat pertama bifadlin wa rahmatin, riwayat kedua bimaghfiratin wa rahmatin. Riwayat Muslim pula kata wala ana illa ayatadarokani. Yatada disebut dengan yatadarokani. Melainkan engkau beri aku tahu. Yatadarokani. Engkau beri aku tahu ya Allah minhu birahmatin. Daripadanya nya masuk ke syurga tu dengan rahmat. Allah sendiri bagi tahu kita kita ni masuk syurga dengan rahmat. Ada tak orang macam tu? Ada. Dekat dalam hadis Sahih Bukhari sebut kan. Dia orang Sahih Bukhari dia sebut ada satu hamba Allah ni, dia manusianya paling akhir sekali keluar daripada neraka. Lepas tu dah tak ada dah keluar. Ni yang syair Imam Syafi'i ni sebut ni kan, ilas tuli firdaus, ilas macam mana ni Ikram, macam mana lagu ni syair Imam Syafi'i tu? Ilas tuli firdaus ada wala aqwan wala aqwa alan nari jahimin kan. Imam Syafi'i sebutkan syair tu pasal hadis ni ya. Pasal hadis ni. Hadisnya cerita tentang apa? Tentang manusia, ada seorang manusia dia keluar daripada neraka disebabkan rahmat Allah Taala. Allah kata apa kat malaikat? Ya malaikat, kau cari dekat dalam neraka aku ni siapa yang walaupun paling kecil. Kecil keimanan dia kepada aku. Paling halus. Ada iman sangat halus. Tahu tak dia ni keluar pasal apa? Dia ni dapat keluar ni pasal apa? Pasal dia ni cinta kepada orang yang cintakan ulama. Bukan dia cinta kat ulama, dia cinta dekat orang yang ada yang cinta kat ulama. Dia sayang kawan dia tu cinta yang sayang kat ulama tu ke. Besar tak peranan ulama. Sebab tu kita ni jangan rasa kita ni besar sangat. Oh dah belajar macam-macam kan. Dalam kelas tidak. Dalam kelas tidak. Orang ajak tak mau ambil faham. Kan? Orang ajak main baca Quran. Sedangkan dituntut ni benda sunat dengan benda fardu, dahulukan benda fardu. Kan? Itulah nak ceritanya. Nak bagi faham ni. Ada orang yang macam tu tak? Ada. Dia masuk ke syurga, dia cari, malaikat cari. Dalam hati dia ni ada rasa sayang kepada seorang kawan dia, yang mana kawan dia ni sayangkan ulama tu je. Jadi dialah orang yang terakhir. Nak ceritanya dalam Sahih Bukhari tu sebut pula masa dia lepas dia Allah perintahkan malaikat bagi dia minum daripada air telaga Kausar kan. Dia keluar daripada neraka tu dia keluar dalam keadaan merangkak. Mengesok tu. Merangkak dan mengesok tu, lepas tu apa? Dalam keadaan ada lagi daging-daging dekat badan dia ni yang terbakar. Kau bayangkan lah. Bayang. Ada daging-daging dia ni, api masih ada lagi.
Lepas tu malaikat sambut dia. Malaikat bagi dia minum daripada telaga Kausar. Diceritakan dalam hadis tu, malaikat tu bila dia minum je seteguk, apa yang berlaku? Daging dia tumbuh daging baru tumbuh daripada tempatnya daripada badannya terbakar tu macam pokok macam bunga yang berkembang mekar. Kau bayangkanlah. Plop 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 keluar. Macam daging tu tumbuh balik. Tumbuh balik tu macam tumbuh tu cantik dia macam kuku kita ni. Jangan yang ni lah dengan syarat potong kuku tu lah. Bukannya hitam-hitam tu macam ni. Tengok kuku sendiri. Ni asar sugar yang ada pada kita. Yang merah-merah putih ke merah-merahan. Itulah kulit asal kita. Dia tumbuh balik macam warna kulit tu. Lepas tu malaikat mandikan dia pula dengan air telaga kuasa. Maka elok balik bersih dia punya tubuh daripada kesan-kesan terbakar. Lepas tu malaikat cop dekat dahi dia. Bekas ahli neraka. Ni, cop dekat dahi. Bekas ahli neraka. Terpaksa lah, cop lah, memang itulah apa nama yang berlaku pun. Lepas tu nak cari cerita, Allah perintahkan malaikat pakaikan dia dengan pakaian syurga dan pakaikan dia dengan perhiasan ahli syurga. Pakai sutera. Lepas tu pakai kalung-kalung apa semua tu lah. Kalung-kalung emas tu kan. Supaya dia boleh masuk dalam syurga. Lepas tu macam biasa diceritakan dalam hadis tu, manusia ni dia akan terkenang. Apa-apa hal pun dia akan terkenang tempat yang dia tak nak. Dia mesti tengok belakang punya. Masa dia tengok belakang tu, dia tengok cahaya-cahaya tu, cahaya-cahaya orang, dia tengok orang yang dibakar dalam api neraka tu, macam kita duduk dekat bumi, tengok langit yang gelap, ada bintang-bintang macam tu punya ramai orang kat dalam neraka. Korang boleh bayang tak? Kita duduk waktu malam, pandang dekat langit ada bintang. Macam tu lah kita tengok, macam tu lah orang yang terakhir masuk syurga ni, dia tengok orang dalam neraka punya ramai macam tu. Wa'iyadzubillah. Kalau kita tak ada iman, atau iman dan akidah yang betul, takkan masuk syurga selama-lamanya. Takkan masuk syurga selama-lamanya. Betulkah akidah? Hampa pegang akidah, kalau pegang akidahnya sesat, kata Allah ada tangan, Allah ada duduk atas arasy, mampu ya. Memang mampu ya, tak keluar lah. Tu je lah. Pasal apa kita mentajsimkan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tak layak? Yang sama dengan makhluk. Habis lah. Tangan, Allah ada tangan tapi tangannya layak baginya. Tajsim lah tu. Kalau nak kata Allah, yadullahi fawqa aydihim, Allahu a'lam, kita boleh terima. Itu namanya tafwid. Kalau tak mampu, pegang dengan ulama mutaakhirin sebut dengan tafwid dengan apa Ustaz? Takwil. Takwil. Kita pegang dengan takwil. Mudah selamat akidah kita. Pasal apa? Pasal orang zaman sekarang dia tak ada satu kefahaman yang sama macam orang dulu. Orang dulu bila tafwid dia faham tu tak payah nak syarah-syarah dah. Orang sekarang dia syarah dulu baru dia tafwid, salah. Tak pegang dengan ahli sunnah. Yang kata salafus saleh dia tafwid tu tafwid betul-betul. Dia tak takwil dulu. Ni takwil dulu baru tafwid. Tak jadi tafwid dah. Dia tak jadi tafwid lah, dia jadi tak tahu jadi apa lah. Dia jadi tajsim lah. Nak faham jadi tajsim lah. Allahu a'lam. Okay, itu riwayatnya ketiga. Ayatadarokani Allahu minhu birahmatin. Wa fi hadis Jabir, ini riwayatnya keempat. Kata la yudkilu ahadan minkum amalul jannata wala yujiruhu minan nar. Dan tidak dijauhkannya daripada neraka wala ana, walaupun aku sekalipun, illa birahmatin minallah, melainkan dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Ada 4 riwayat
Maksud sama. Faham tak? Ada 4 riwayat maksud sama. Okey. Faham tak lagi kita masuk syurga pasal apa? Pasal rahmat Allah Ta'ala. So nak tuntut dunia ni, kita duduk kat dunia ni buat amalan sebab nak tuntut syurga ke nak tuntut apa? Panjang pembahasan tu. Cari guru bagi faham. Carilah guru supaya faham. Makna qaulu fasaddidu. Ni bayang yang kedua pula. Yang dia nak syarahkan yang kedua. Apa maksud fasaddidu? Kalau ikutkan kat sini Amirah terjemah hari tu, fasaddidu dengan maksud maka hendaklah kamu berniat. Berniat. Maka hendaklah kamu berniat. Ai iqsadu sawabu bil ikhlas. Hendaklah kamu berniat perkara-perkara buat amalan baik itu bil ikhlas, dengan ikhlas. Apa maksud ikhlas? Bukan buat kerana makhluk. Kalau kau buat buat amalan tu sebab nak syurga tu makhluk tak? Makhluk. So jawab Makhluk. Tu pasal apa Amirah tu? Pening lah. Ngantuk ke? Pening? Ke menyesal sangat? Kan? Fil amal. Waja'a fi riwayat Muslim, dan datang pada riwayat Muslim, walakin saddidu, tapi hendaklah dan tetapi hendaklah kamu niatkan. Bermakna istidrak. Hendaklah kamu ketahui. Istidrak. Hendaklah kamu ketahui. Annahu qad yufhamu. Sesungguhnya difahamkan min nafi mazkur, daripada perkara yang dinafikan, yang telah disebutkan, nafyun faidatun. Nafi yang membawa faedah. Al-amal. Menafikan faedah amal. Wa ka'annahu, seolah-olah dikatakan, wa ka'annahu, seolah-olah kila dikatakan lahu, bal lahu faidatun, bahkan baginya, mana ni? Sadid tu, bahkan baginya sadid, iaitu niat ikhlas tadi tu, faidatun, ada faedah. Apa faedah dia? Annal amala alamatun, bahawasanya amal itu alamat ala wujudi rahmah, atas kewujudan rahmat Allah, alati tudkhilal amil, yang memasukkan orang yang buat al-amil, orang yang buat al-jannata, ke dalam syurga. Faham tak Amir? Ke laju sangat Amir? Okey Syakir. Okey. Itulah. Seolah-olah nak kata macam itulah. Faedah amal tu ialah apa? Anal amal alamatun ala wujudi rahmah. Amal itu adalah tanda menunjukkan kepada rahmat. Memanglah kita nak buat amal ni pun sebab Allah yang beri rahmat pada kita. Allah yang berikan kudrah dan iradah pada kita untuk buat amal. Sebab tu bila kita dapat sembahyang, alhamdulillah. Dapat sedekah, alhamdulillah. Alhamdulillah tu pasal apa? Alhamdulillah pasal Allah izinkan kita untuk buat amal. Bukan pasal kita buat amal tu sendiri. Panjang cerita tu. Kena cari cikgu. Kena cari guru. Kena cari guru-gurunya mursyid. Memahamkan kita tentang ini. Nabi SAW memahamkan sahabat selama 23 tahun dekat Mekah. Pasal ni je. Pasal kalimah la ilaha illallah saja. Kan? Pasal kalimah la ilaha illallah saja. Kan? Seterusnya. Fa'malu, maka hendaklah kamu beramal. Waqsadu, dan hendaklah kamu niatkan. Bi'amalikum, dengan amalan kamu. As-sawabun, yang baik. Ila itba'is sunnah. Semata-mata untuk ikut sunnah. Ini salah satu niat yang diajar. Kan? Sebab tu bila kita masuk dalam niat, masuk dalam belajar ni kan, contoh kan. Saya suka pakai yang Imam Al-Haddad sebut kan. Dia sebut apa? Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wa tazakkura wa tazkir.
wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalata alal khair li ibtigha'i awajillahi wa mardati wa qurbihi wa sawabihi. Sekurang-kurangnya kat situ ada 17 dalam satu niat. Betul. Apa nama, banyakkan niat dan satu amal tu bagus. 1 jam pertama saya dapat 17, hampa dapat berapa? Itu pun kalau hampa niat. Tak niat sekarang. Niat belajar. Tak niat belajar sekarang. Sebab tu kalau ni membezakan seseorang dengan seseorang yang lain, niat. Sebab tu Imam Syafi'i dengan satu hadis dia boleh menyelesaikan 80 soalan. Dia boleh selesaikan 80, bukan 80 soalan, 80 masalah dengan satu hadis. Punya faqihnya dia. Nak katanya orang yang ahli hadis belum tentu faqih. Orang yang faqih dah tentu dah ahli hadis. Faham tak, Ikram? Orang yang faqih dah tentu dia ahli hadis. Tapi orang yang ahli hadis belum tentu dia faqih. Contoh Imam Bukhari. Dia imam, dia ulama, dia khulafah. Dia khalifah kan. Dia khalifah, khalifah hadis. Dia tahap dia ialah khalifah. Dia hafal banyak hadis. Tapi dia bukan ahli fiqh. Sebab dia tak ada dalam sejarah dia, dalam hidup dia, sejarah hidup dia tak pernah tulis fiqh. Sebab tu belakang gelaran Imam Bukhari, Asy-Syafi'i dia tulis belakang tu. Pergi tengok dekat dalam ni, pergi Google sekejap lagi. Imam Bukhari tu belakang dia tu apa? Asy-Syafi'i. Kenapa dia nisbahkan diri dia dengan Asy-Syafi'i? Tak dibuat mazhab dia sendiri. Jawab ah. Kenapa dia sandarkan diri dia dengan mazhab Syafi'i? Faham saya cakap tu? Kena faham. Tak pergi Google. Boleh Google sekarang. Ni saya tak tahu. Apa nampak tak, saya tak tahu. Okey. Okey, tengoklah mananya ada dia kata. Okey. Saya rasa buku hampa ada kot. Yang pasal Imam Bukhari ni. Kat sini tak ada lah pula. Tengok ni.
Okey, beliau menggunakan metodologi yang digunakan dalam mazhab Syafi'i. Dengan demikian, beliau ada satu ulama yang bermazhab iaitu mazhab Syafi'i. Okey, itu sajalah nak tunjuk. Itulah saya nak tunjuk berkaitan dengan Imam Syafi'i. Imam Bukhari. Imam Bukhari mazhab Syafi'i. Imam Muslim mazhab Syafi'i. Empat imam yang pertama kan, Kutubus Sittah tu kan adalah mazhab Syafi'i. Boleh rujuklah balik Boleh rujuk balik. Okey, seterusnya. Okey. Saya tengok Amirah pun macam dah tak larat je. So kita habiskan yang ni, lepas tu kita berhentilah. Amirah boleh nanti Amirah nak masak, laki dia marah pula nak makan. Boleh Amirah? Mana tadi? Okey. Waqsidu bi amalikum as-sawabi ila itba'i sunnah minal ikhlas, daripada ikhlas, wa ghairihi, dan daripada yang lain, liyuqbala amalukum, supaya diterima amalan kamu, fatanazzalu rahmah, maka turunlah rahmat. Sikit je nak cerita tentang situ. Ni boleh lagi ke tak ni? Ingat nak habiskan je. Lagi satu, yang ketiga tu. Boleh ke? Boleh ke? Boleh Ustaz, boleh. Okey Yang ketiga. Okey. Illatun nahyi an tamannil mauta. Sebab larangan daripada bercita-cita untuk mati. Kita tengok pula kenapa Nabi larang kita bercita-cita untuk mati. Jadi Budak form 1 budak form 2 tak mau. Tak ada budak. Kalau malam try okey. tak ada jawab, tak ada apa pun, tak ada. Tazharu illatun nahyi. Muncul ilah ataupun sebab larangan daripada min tamanniyal mauta, daripada berimpikan kematian fil hadis, dalam hadis ini. Bi anna halun insani, bahawasanya hal keadaan manusia itu la yakhlu anil ihsan, tidak tidak sunyi daripada berbuat baik, al ihsan, berbuat baik. Ataupun al isaah, ataupun berbuat jahat. Manusia itu dia tak sunyi daripada buat baik dan tak sunyi buat jahat. Jadi fa iza kana muhsinan, jika adalah dia tu orang yang buat amalan baik, fala yatamannayan niyal mauta, maka janganlah dia tu bercita-cita untuk mati, li'allatin, kerana sebab dia yazdadul ihsan, dia boleh tambah kebaikan, alal ihsani, atas kebaikan yang dibuat. Fa yatada'afu sawabi, maka berganda-gandalah dia punya pahala, dia punya kebaikan. Wa idza kana musian, jika dia tu orang yang banyak buat jahat, fala yatamannal mauta aidan, maka janganlah dia bercita-cita untuk mati juga. Li'in latin, kerana sebab ayan dima, bahwasanya kalau dia tu bertaubat, yang dima menyesal, bertaubat, ala isaati, asal perkara buruk yang dia buat, yatlubu ridha anhu, maka dia mohon redha Allah daripada dia. Maksudnya apa? Mohon ampun. Fayakunu zalika sababan, maka jadilah sebab dia mohon redha daripada Allah itu dengan cara bertaubat itu, sababan lamuhu, satu sebab lamhu sayyiati, dihapuskan dosa-dosanya ataupun keburukan-keburukannya, alati iktarafuha. Iktarafuha terjemah apa? Kalau saya faham tu yang pernah dilakukan kan. Okey. Fi hadzal hadis, daripada hadis ini, raddu ala Mu'tazilah, ditolak akan Mu'tazilah al-qailina, dengan katanya bi anna ta'ah, bahasanya ketaatan, sababun sawabin mujibatun lahu, sebab pahala yang mujibatun lahu, mewajibkan baginya apa? Masuk syurga. Kata Mu'tazilah, pahala, sebab manusia itu masuk syurga sebab pahala. Mampus.
kata Mu'tazilah sebab masuk syurga ialah sebab adalah kerana pahala, bukannya sebab rahmat Allah. Dan kata Mu'tazilah juga wa maksiyatun, dan maksiat itu sababun iqabin, sebab mendapat balasan buruk. Al-iqab, kat sini neraka lah, fahamnya neraka lah. Mujibatun lahu, mewajibkan dia masuk neraka. Binaan ala qaidatihim, yang dibina atas kaedah mereka, fi tahsini wa takbihi akliyaini, silap. Yang mana mereka kata baik dan buruk itu berdasarkan akal. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah kata baik dan buruk itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Faham tak? Al-Quran, sunnah, kalau lagi ni ijma' ulama. Baik dan buruk itu bukannya berdasarkan akal, tetapi berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' ulama. Faham ke faham saya cakap tu? Sebab tu kalau ada zaman sekarang ni namanya sekularisme. Ada namanya pluralisme. Ada namanya apa lagi? Macam-macam izm tu kan. Semua tu mendahulukan akal lebih daripada wahyu. Bila kita mendahulukan akal lebih daripada wahyu, apa yang berlaku? Terplay out kita. Akidah kita boleh jadi terplay out. Terplay out macam mana? Yang ni antaranya. Kalau kita kata, ada orang kata macam ni. Ada orang kata macam ni. Ni contoh kita ambil contoh semasa. Orang kata macam ni. Zaman sekarang ni ada orang cakap macam ni tau. Dia kata apa? Lebih baik orang perempuan tak pakai tudung daripada pakai tudung tapi mulut puaka. Pernah dengar tak ayat tu? Itu contohlah tu. Contoh Mu'tazilah moden lah tu. Itu contohnya Mu'tazilah moden. Jadi kita tengok. Sorry saya sebut je terus kan. Ada pelakon-pelakon kita kan. Pegang anjing, pegang babi. Kan? Orang Islam, pegang anjing, pegang babi. Kata dia apa? Katanya tanpa lapik pegang anjing, pegang babi tanpa lapik. Kalau berlapik tak ada masalah. Ni pegang anjing, pegang babi tanpa lapik. Dengar Mazhab kita Syafi'i kata, kaedah mazhab Syafi'i kata memegang sesuatu benda yang namanya najis dengan sengaja tanpa berlapik hukumnya haram. Pegang tu. Memegang najis dengan sengaja tanpa lapik hukumnya haram. Ustaz, habis tu yang kita istinja tu hajat kan? Itu hajat tak? Itu ada hajat lain cerita. Ini pegang anjing, pegang babi, yelah ada hajat. Tapi benda tu boleh tak pakai sarung tangan ke apa? Boleh tak? Ini tak siap peluk lagi. Ni siap peluk, siap bela lagi. Ni zaman-zaman kita. Orang Melayu kita yang bela anjing tu, yang peluk-peluk tu dah jadi macam Cina India lah. Kan? Contohnya siapa? Haris Iskandar. Founder. Ada beberapa founder kat Malaysia ni, jangan tak tahu Melayu, Islam, perempuan tu, rata-ratanya perempuan lah yang bela anjing tu. Kan? Ada juga doktor-doktor veterina, memang sengaja dia pegang anjing tu, belai anjing babi tu tanpa berlapik. Dia letak macam ni lagi. Kau bayang kau bayang teddy bear. Kau bayang. Ni saya ni mic saya. Kau bayang siap pegang macam tu lagi. Ya Allah, siap cium-cium lagi. Allahu Rabbi. Tak ada binatang lain agaknya nak cium. Babi juga kau nak cium. Anjing juga kau nak cium. Allahu Rabbi. Itu contoh Itu namanya Mu'tazilah moden. Dia menghukumkan benda baik dan buruk tu pakai kepala otak. Bila pakai kepala otak, mampus. Bahasanya kasar macam tu lah. Mampus lah. Akan menyalahi syarak. Itu yang kata, saya pernah dengar Haris Iskandar kata apa? Haris Iskandar. Nama dia Haris Iskandar. Dia kata apa? Tunjuk dalam Al-Quran tak ada pun cakap dalam Al-Quran tak ada pun kata anjing itu najis. Hanya cakap babi itu najis. Anjing tak ada. Betul tak? Betul? Pasal apa dia faham macam tu? Pasal ni golongan yang namanya
namanya ikut pakai otak ni, dia hanya tengok pada zahir ayat. Dia hanya tengok pada zahir ayat. Faham tak saya cakap tu? Sebab tu Wahabi tu antara kebatilan Wahabi tu suka tengok pada zahir ayat . Faham tak saya cakap tu? Ada dalil Al-Quran dia sunnah, terus pakai. Yang syarah ulama tak tengok pula. Tu contohlah. Ke situ pula. Cukuplah tu Amira tu. Amira nak masak cekodok Amira cekodok kat laki dia nanti. Okey. Terima kasih InsyaAllah kita rasa cukup sampai situ. Kumpulan akan datang. Siapa? Ana. Okey. Tajuk apa? Hadis kedua. Hadis kedua muka surat. Muka surat 6. Okey, akan datang insyaAllah kita akan tengok muka surat 6. Tajuknya ialah, disebut kat sini, Hurmatul Muslim. Kehormatan orang Islam, insyaAllah. Moga ada manfaat lah daripada apa yang kita baca pada hari ini. Okey, macam biasa. Mana yang set saya? Okey. Gambar. Okey. Cepat Mukris. Tak nampak Mukris. Suka menyorok. Pasal apalah Mukris suka menyorok. Okey. Tengku tak datang pasal apa dia Tengku? Okey, senyum. Tak pasti Okey. Dah 2 kali dah kelas saya tak main. Okey. Mukris nampak hidung je Mukris. Ya Allah. Tundukkan sikit. Tundukkan sikit. Apa nama kamera tu? Tak nampak muka. Okey, 1, 2, 3. Tak lekat. Okey. Ustaz, Amira lari. Amira lari. Siaplah Amira lari. Okey, 1, 2, 3. Okey. InsyaAllah jumpa pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Okey, terima kasih semua.